Boleh dikatakan kisah Masuri ini sinonimlah dengan Pulau Langkawi yang telah berlaku sekitar pemerintahan Sultan Abdullah Mukarram Shah, iaitu pada tahun 1778 sehingga 1797. Okey, ibu bapa Masuri pula bernama Pandak Mayah dan Endak Alang, di mana mereka ni baru saja berhijrah dari selatan Thailand ke Langkawi. Kelahiran Masuri itu sendiri boleh dikatakan banyak keajaiban lah, bila dikatakan sebenarnya Pandak Mayah dan Endak Alang ni tidak mempunyai anak walaupun telah lama berkahwin. Namun pada satu hari, Pandak Mayah ni telah menemui kerak nasi yang mengeluarkan bunyi seakan-akan bayi menangis sewaktu beliau berehat selepas mengerjakan sawah. Jadi kerak nasi tersebut telah diambil oleh Pandak Mayah dan dicampur sedikit dengan nasi yang ditanak. Dan tak lama lepas tu akhirnya Endak Alang ni telah pun hamil. Dan sewaktu Masuri dilahirkan, dikatakan padi telah menguning seakan-akan emas yang berkilauan. Jadi kehadiran Masuri dalam kehidupan pasangan miskin tu telah membuka pintu rezeki yang luas bila Pandak Mayah ni telah menemui kemenyan dan juga sarang burung layang-layang. Jadi dengan benda tu, Pandak Mayah ni telah menjualnya kepada pedagang-pedagang Cina dari Pulau Pinang. Sejak dari itu, kehidupan tiga beranak tu pun dah berubah dan Pandak Mayah mula bergelar sebagai orang kaya Pandak Mayah. Masuri pula telah dididik dengan segala nilai seorang gadis Melayu sejati dengan pelajaran agama yang cukup, dan juga dikatakan Masuri juga diajar bersilat demi mempertahankan diri. Akhirnya Masuri ni membesar sebagai seorang dara yang sentiasa menjadi sebutan dan rebutan kerana sifatnya dan kejelitaannya yang dikatakan cukup luar biasa pada ketika itu. Kemasyhuran Masuri ni bukan setakat tempat dia tinggal je, malah di seluruh Pulau Langkawi. Jadi dengan perkara ni sedikit sebanyak membuahkan rasa iri hatilah, terutama di kalangan wanita yang tidak senang melihat kebanyakan lelaki memuji-muji Masuri. Dengan kejelitaan Masuri ni, Datuk Pekamajaya Wan Yahya, iaitu penghulu Langkawi dan wakil Sultan Kedah di Langkawi pun turut memuji Masuri. Dan pastinya benda ni telah mengundang rasa resah yang meluap-luap dari isteri, iaitu Wan Mahora. Rasa marah Wan Mahora ni telah membara bila mendapat tahu yang suaminya menyimpan hasrat untuk memperisterikan Masuri ni sebagai isteri yang kedua. Namun Wan Darus, iaitu adik tunggal laki Wan Yahya, juga menyimpan hasrat yang sama untuk memperisterikan Masuri. Jadi demi mengelakkan rumah tangganya goyah, Wan Yahya pun merestuilah akan niat Wan Darus, walaupun dalam diam Wan Yahya ni masih lagi menyimpan keinginan terhadap Masuri. Kemudian majlis perkahwinan pun telah berlangsung secara besar-besaran dan penuh meriahlah. Dan Wan Mahora pula telah menerima Masuri ni sebagai adik iparnya, walaupun jauh di sudut hatinya masih ada rasa iri hati. Maka bermulalah kehidupan Masuri ni sebagai isteri kepada Wan Darus, dan juga dikatakan Wan Darus ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa dan tampan. Pada masa yang sama, dikatakan hubungan Kedah dan Siam ni bertambah keruh. Jadi Datuk Pekamajaya telah memerintahkan semua orang Langkawi untuk membantu tentera Kedah, termasuk suami Masuri, iaitu Wan Darus. Dengan hati yang berat, Masuri pun terpaksa melepaskan suaminya yang tercipta pergi berperang demi tanah air, walaupun ketika itu beliau sedang sarap mengandung. Jadi untuk menghilangkan rasa rindu terhadap suami, Masuri pun telah berpindah ke rumah ibu bapanya. Tak lama lepas tu lahirlah seorang lelaki yang dinamakan sebagai Wan Hakim. Dipendekkan cerita, ada seorang pendatang yang bernama Deramang, di mana Deramang ni telah berhijrah ke Langkawi. Dikatakan Deramang ni juga ada bakat semula jadi yang luar biasa. Jadi ayah Masuri ni, iaitu Pandak Mayah, telah pun mengambilnya sebagai pekerja untuk membantu bercucuk tanam. Rupa-rupanya kakak ipar Masuri ni, iaitu Wan Mahora, masih lagi ada sifat iri hati terhadap Masuri ni. Jadi dia pun berfikir macam mana nak jatuhkan Masuri ni, sebab semakin hari nama Masuri ni semakin disebut-sebut. Dari situ Wan Mahora ni lihat keakraban Masuri dengan Deramang yang menjadikan poin beliau untuk memfitnah Masuri. Jadi Wan Mahora ni laporlah kejadian ni dan membisikkan kata-kata racun kepada suami, iaitu Datuk Pekamajaya Wan Yahya. Jadi tanpa fikir panjang, Datuk Pekamajaya ni memerintahkan orang-orangnya yang diketuai oleh Panglima Hitam untuk menangkap Masuri. Masuri pun telah diheret ke balai di mana nama tempat tersebut adalah Padang Maksirat untuk diadili bersama-sama dengan Deramang. Dan tanpa memberi peluang untuk membela diri, Masuri dan Deramang ni telah dijatuhkan hukuman bunuh. Pandak Mayah dan Endak Alang ni terperanjatlah dengan apa yang dikhabarkan orang mengenai anaknya. Lantas beliau bergegas menuju ke Padang Maksirat demi membela Masuri. Pandak Mayah telah menawarkan segala emas, kerbau dan segala harta kekayaannya
demi nyawa puteri sulungnya, namun ditolak mentah oleh Datuk Pekermajaya. Dengan alasan dosa yang dilakukan oleh Mas Suri ni telah melakukan hubungan sulit dengan lelaki lain tidak dapat diampunkan. Lalu Mas Suri telah dibawa ke tempat hukuman dan diikat di sebatang pokok. Kemudian sebatang tombak telah ditikam ke badan Mas Suri, tapi dengan kuasa Allah, semua yang ada di situ terkejutlah bila tombak tersebut langsung tidak dapat menembusi tubuh Mas Suri. Dan keadaan ini memaksa badan Mas Suri ni ditikam bertubi-tubi. Disebabkan Mas Suri tak dapat tahan dengan seksaan, akhirnya Mas Suri sendiri telah membuka rahsia bagaimana untuk membunuhnya, iaitu dengan hanya keris pusaka keluarga Pandak Maya. Ketika ditikam, Mas Suri ni dalam keadaan lemah dan tidak bermaya. Lalu Mas Suri ni melafazkan kata-kata yang bakal diingati sepanjang zaman, iaitu, Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Melihat segalanya, aku reda akan matiku jika benar aku bersalah, tapi jika benar aku dianiaya, sesungguhnya aku haramkan darahku mengalir ke bumi ini, dan aku bersumpah bumi Langkawi tidak akan aman. Berpuakalah menjadi padan jarak, padan terkukuh selama 7 keturunan. Dan lebih memenajakkan, darah yang mengalir dari luka tikaman itu berwarna putih, membuktikan penganiayaan telah berlaku ke atasnya. Setelah kematian Mas Suri genap 7 hari, tentera Siam pun mara ke seluruh pelosok Kedah, termasuklah Pulau Langkawi. Datuk Pekermajaya telah dibunuh dan dilapah oleh tentera Siam dan mayatnya dicampakkan ke Sungai Langkanah. Manakala isterinya Wan Mahora bersama wanita-wanita Langkawi yang lain telah diperkosa dan dijadikan hamba abdi oleh tentera Siam. Angkara hasad deki dan fitnah ni, Langkawi telah menerima padah yang hebat dan sumpahan Mas Suri ni kekal menghukum Langkawi untuk 7 keturunan kemudiannya.